What's bro dan sis, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the king of Palatau. Macam biasa, dekat ruangan description kat bawah aku akan letak satu link yang bawa korang ke page Lazada yang jual baju WWE. Nak tahu design apa? Kena tekan. Dan untuk korang yang tak follow lagi Instagram Berita WWE 2.0, make sure korang follow. Aku dah pun reveal yang aku adalah min sebenar untuk Instagram Berita WWE. Instagram yang lama dah kena hack, hacker dah pergi delete. Lepas tu kita buatlah Instagram baru. Sebab apa? Atas permintaan ramai, kita masih teruskan lagi perjuangan berita WWE. Jadi dalam video kali ni aku nak kupas dulu apa yang jadi dekat Raw tentang Seth Rollins dengan Murphy dah pun mula bergaduh. Lepas tu Ali merupakan ketua, tak adalah nak kata confirm ke apa, tapi dah nampak yang macam Ali, Mustafa Ali ni ketua kumpulan Retribution. Dan aku pun nak buat sekali, sumbat sekali NXT Takeover 31 punya review. Jadi sebelum aku teruskan, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. So tanpa buang masa, jom kita mula dulu dengan review NXT Takeover 31. First kali aku nak cakap yang aku agak 50-50 dengan vibe NXT Takeover 31 kali ni. Kenapa? Sebab dia macam selalu ada penonton keliling gelanggang, tapi layout tempat dia berlawan kali ni nampak berbeza sedikit. Dan especially dia orang ada Thunderdome dekat atas penonton-penonton yang ada kat keliling gelanggang tu lah. So dia macam mix of both lah. Dia orang ada Thunderdome, dia orang ada live crowd juga. Jadi suara tu aku tak tahu suara mana yang lebih genuine. Tingginya suara yang WWE pasang fake audience punya suara, ataupun mungkin memang suara daripada Thunderdome, ataupun suara daripada crowd. So dari sini still aku tak dapat lagi vibe yang the real NXT crowd, the real NXT fans punya vibe bila dia orang buat macam ni pun. But still somehow itu bukan satu isu yang terlalu besar, tapi kacau lah vibe. NXT North American Champion antara Damian Priest dan juga Johnny Gargano. Pembukaan yang agak style. Dalam match ni memang kita nampak Gargano push Damian Priest kau-kau punya. Segala skill memang dia orang all out lah dalam match ni. Banyak je move-move yang jarang kita tengok sebelum ni, dia orang tunjuk dalam match ni. Dan lagi-lagi benda yang buat aku rasa macam wow gila bila Damian Priest daripada dalam lari lompat keluar and then terlompat dekat security. Itu benda yang buat aku rasa macam teringat sampai sekarang lah. Kualiti perlawanan ni bagi aku sangat menghiburkan. Aku memang enjoy tengok match ni. Ending match ni pun sangat baik sebab tak nampak lah ending akan berakhir dengan macam tu je bila dia nak buat finisher dekat tali kan. Damian Priest dia buat Day of Reckoning dia. So bagi aku kualiti perlawanan best, ending best, opening and style macam aku cakap tadi. Cumanya aku agak kecewa sikit bila diorang tak guna steel step. Rasa macam someone akan landing kat steel step tu, macam dulu Damian Priest lawan Finn Balor, tak silap aku, Priest landing kat situ. Tapi dalam match ni kita tak nampak. Dan keputusan kat sini Damian Priest menang. Aku rasa keputusan yang agak tepat juga sebab Priest baru lagi jadi North American Champion. Dan kata kalau Johnny Gargano menang pun aku macam tak ada masalah sebenarnya. So bagi aku tak kisahlah siapa menang pun untuk match ni, sebab diorang dah sajikan kita dengan perlawanan yang memang menghiburkan. Kushida lawan Velveteen Dream, pembukaan yang baik juga bila Kushida terus attack Velveteen. Time tu kira macam unexpected lah. Ingat diorang tunggu bell ring dulu baru dia mula lawan kan. Lepas tu bila Velveteen kena dok kena attack dengan Kushida ni, dia dah macam orang mabuk lah kat situ kan. Macam tak terurus, terhuyung hayang sini-sini. Bagi aku tu benda macam fun jugalah nak tengok. Dalam match ni kita memang nampak Kushida kau-kau attack Velveteen Dream. Satu benda yang aku rasa macam aku appreciate gila. Kenapa? Sebab ini adalah pasal storyline Kushida nak revenge dekat Velveteen Dream. Benda ni lah yang sebenarnya aku harapkan NXT buat dekat Jack Atlas lawan Tommaso Ciampa. Revenge yang macam ni. Dan aku rasa macam they did a very good job in storytelling. Build up dah baik, lepas tu storytelling dalam match pun baik. Even ending match ni pun baik juga. Bila dah habis match, Kushida still bagi Velveteen Dream kau-kau punya. Dan aku pun appreciate NXT buat Kushida nampak baik gila dalam match ni. So basically kualiti perlawanan ni memang brutally amazing Serius, aku rasa this match memang best juga memang menghiburkan. Cara Velveteen Dream bawa karakter dia dalam match pun memang baik gila. Cumanya aku kurang sikit dengan Bronco Buster yang Velveteen Dream buat. Macam nak tak nak je buat. Dia lebih pada macam nak marah kat penonton. Ending yang baik juga bila tengok Velveteen Dream nak buat macam fireman carry, tiba-tiba kena reverse dengan armbar yang Kushida buat. Satu lagi ending yang unexpected, dan ini pun satu lagi benda yang aku appreciate. Keputusan kat sini Kushida menang memang well deserved. Sebab kalau Kushida kalah, aku rasa revenge storyline untuk feud ni macam tak achieve the purpose So
this is a very good revenge storyline yang WWE buat. Cruiserweight Championship antara Santos Escobar dan juga Isaiah Scott. Okay, pembukaan yang sangat baik, pertengahan ataupun isi match yang sangat baik, dan ending yang mungkin ikut personal preference lah. Ada orang suka dengan ending match ni, tapi aku rasa ending match ni tak tahu lah. Aku tak tahu nak kata adil ataupun tidak. Sebab okay, bila turnbuckle punya belakang turnbuckle tu ada besi yang tu dah terbuka, okay, aku macam okay, nanti diorang akan kena sini lah. Tapi for the whole match aku hampir lupa pasal besi yang dah terekspos tu. So diorang dah bagi kita match yang baik gila. Aku boleh katakan kualiti perlawanan kat sini memang best gila. So dia dah bagi kita kau-kau, dia dah bagi kita macam-macam, kita dah enjoy gila. Even aku rasa crowd kat situ yang chant this is awesome, memang aku rasa patut chant this is awesome. Cumanya bila dia orang dah tengah rancak, dah rasa match ni awesome, dia orang chant this is awesome, tiba-tiba Isaiah Scott terantuk kepala kat besi tu. Lepas tu match habis macam tu je. Sebab orang tengah hype, kau patut bagi lagi hype, tapi tiba-tiba kau endingkan dengan gedebuk macam tu. So kat sini aku tahulah benda ni macam is a good way untuk kau nak promote Santos Escobar sebagai good heel. Tapi dalam masa yang sama, aku rasa benda ni tak adil untuk Isaiah Scott, which aku rasa kat sini WWE dah capai the purpose lah. Kita memang kena rasa macam tu. Kita kena rasa kesiannya Isaiah Scott dah bagi macam-macam kalah kan, sebab dia buat tak baik. Itu yang WWE harapkan, apa yang kita rasa. So itulah ending, mungkin ikut personal preference. Kat sini aku rasa macam time tengah hype tu diorang boleh naikkan lagi, hypekan lagi, baru ending bagi dengan cara yang diorang buat tu. But still, this is the best match of the night. Seriously, puas hati weh tengok. Macam-macam skill dan spot ada dalam match ni. Keputusan kat sini Santos Escobar menang. Aku minat dengan cara WWE guna karakter Santos Escobar. Jadi kat sini aku rasa Santos Escobar ni deserve lagi another run as a Cruiserweight Champion. Dan diorang dua ni dah berjaya proof kat semua orang yang Cruiserweight Champion ni sangat berprestige. Even kalau kau tanya aku rasa lagi berprestige daripada 24/7 Championship yang ada dekat main roster. Nak kata lagi berprestige daripada US Champion, mungkin juga. Tapi nanti adalah tu yang duk komen, jangan comparekan NXT dengan main roster, boleh tak? NXT Women Champion antara Io Shirai dan juga Candice LeRae. Aku ada expectation dekat match ni. Aku expect match ni memang akan best. Sebab match Io Shirai dengan Candice LeRae sebelum ni semuanya best. Tapi dekat NXT TakeOver 31 kali ni, akhirnya match diorang biasa je. Satu kualiti perlawanan yang aku rasa diorang boleh buat dekat NXT Weekly Show. Opening yang agak ending yang okay. So bagi aku nothing special lah. Tapi tak adalah boring pun match ni. Aku rasa masalah match ni mungkin placement dia lah. Dia letak match ni dekat match yang keempat. Dan dalam kebanyakan sejarah NXT TakeOver ni, match nombor 4 ni macam match untuk fans nak berehat sebelum main event. So aku rasa match ni menjadi mangsa untuk fans nak berehat dulu lah. Sebab after 3 match pertama yang diorang bagi tu, aku dah rasa exhausted. Sebab dah rasa enjoy gila, puas gila. Dan aku rasa nak cool down. Dan ini adalah match yang bagi aku cool down. Tapi aku rasa match ni Io Shirai dan Candice LeRae ni diorang boleh buat best kot. Sayang lah bila match ni jadi match untuk cool down. Satu benda yang aku appreciate dalam match ni, crowd. Walaupun bagi aku tak berapa nak best, crowd tak penat lagi. Crowd keliling gelanggang tu still support match ni, buat match ni rasa tak teruk. Aku rasa kalau diorang pun dah penat, ada kemungkinan match ni nampak lagi hamba. Keputusan kat sini, Io Shirai kekal sebagai NXT Women Champion. Okay, hari tu aku ada bagi tahu aku kalau boleh nak Candice LeRae menang jadi new NXT Women Champion. Kalau tak, no purpose lah buat match diorang ni lagi kan. But then dengan cara perlawanan diorang macam ni, aku rasa tak berapa epic untuk kau bagi new champion. So okay lah, Io Shirai kekal. Dan aku nampak lah kenapa lepas tu WWE kekalkan kejuaraan tu dekat Io Shirai. Sebab lepas tu kita nampak Toni Storm hantar video yang dia dia akan join NXT. Lepas tu ada promo yang ada orang naik motor sampai dekat performance center. Lepas tu dia buka helmet. Ember Moon pun join NXT sekarang ni. So nampak yang NXT punya Women Division lepas ni akan lagi mantap Padahal sekarang je dah mantap. Ada Rhea Ripley lagi. Lepas ni akan jadi lagi mantap Sayang 3 knots injured je. Lepas tu Ashante Adonis pun ada buat promo backstage. Interviewer tanya dia kenapa dia tolong Isaiah Scott. Tapi kat sini point dia bukan apa yang dia cakap, cuma mic skill dia. Aku rasa, aku tak boleh nak kata underrated, tapi dia ni nampak promising juga Aku suka promo yang dia bagi dengan ayat-ayat yang dia guna. Dan untuk main event, tak banyak benda nak cakap. Ya, agak rare. Selalunya main event ni lah yang paling banyak benda nak cakap. Tapi kali ni tak banyak benda nak cakap.
NXT Champion antara Finn Balor lawan dengan Kyle O'Reilly. Satu match yang aku sangat-sangat tak sabar nak tengok sebab aku sangat minat Finn Balor, aku sangat minat Kyle O'Reilly, aku lagi minat Kyle O'Reilly. Dia punya bangang-bangang dia dulu time apa tag team, jadi NXT Tag Team Champion, buat air gitar dekat title semua tu kan. Dalam match ni pun kita nampak Finn Balor buat air gitar dekat tangan O'Reilly juga Tapi match ni agak mengecewakan aku Aku tak kata match ni teruk sebab from the starting of the match sampai tengah of the match ni memang slow memang fokus gila dekat technical part of wrestling. Boleh kata the whole match is a classic wrestling match But then from the middle until the end dah ada banyak strike dalam match tu, dan strike yang diorang bagi tu daripada middle sampai habis tu baru aku rasa macam enjoy lebih tengok match ni. So secara overall bagi aku match ni okay, best lah sikit, tak seteruk Candice dengan Io Shirai, but still okay Just diorang patut bagi lebih lagi. But striking diorang tu memang best Dan ending match ni rasa macam buat Kyle O'Reilly sebenarnya nampak tak strong Dalam match ni pun memang nampak Kyle O'Reilly ni nampak tak berapa strong Nampak sangat dia macam underdog. Dan satu benda yang match ni lacking bagi aku adalah build up Build up dia agak rushing. Tapi benda ni aku faham sebab Karrion Kross itu injured, so diorang agak kelang kabut nak cari champion yang baru, lepas tu nak start feud yang baru, memang last minute So faham Dan keputusan kat sini Finn Balor kekal sebagai NXT champion. Keputusan yang tepat Tak nak lah Finn Balor ni jadi transitional champion je. Kalau aku kena bagi bintang untuk NXT TakeOver 31, aku akan bagi 8/10. Yes, kenapa aku bagi tinggi? Sebab NXT TakeOver kali ni memang best. Match pertama best gila, match kedua best gila-gila, match ketiga pun best gila-gila kak. Cuma match keempat memang okay, match kelima best je lah, dia tak adalah gila-gila pun. So satu pay-per-view yang tak menghampakan Jadi pasal tu aku willing nak bagi 8/10. Memang deserve. Macam biasa NXT TakeOver ni jarang mengecewakan. Match of the night aku susah sikit nak decide antara Kushida Velveteen Dream dan juga Isaiah Scott lawan Santos Escobar. Bagi aku dua-dua match tu agak saing-saing but still aku kalau kena pilih satu juga, aku akan pilih Isaiah Scott Santos Escobar Cruiserweight Champion. Dan performer of the night definitely bagi aku adalah Kushida. So itu saja review NXT TakeOver 31. Ada 3 benda yang jadi dekat Raw yang aku nak cover dalam video ni. First kali, yang ni pendek je lah aku nak cakap, kita akan tengok lagi perlawanan antara Drew McIntyre dan juga Randy Orton, tapi kali ni dalam Hell in a Cell. Yelah, sebab dah tengok Raw minggu lepas kan, ada lagi rupanya feud diorang ni daripada SummerSlam, Night of Champions dan sekarang Hell in a Cell. Tolonglah settle dalam Hell in a Cell, dan bagi aku tolonglah bagi championship tu dekat Randy Orton, sebab Randy tengah perform gila sekarang ni. Takut lama-lama orang meluat dekat Drew McIntyre sebab orang dah tengah hype gila, orang tengah enjoy gila tengok Randy Orton. Kalau ikutkan bukan itu je match yang kita akan nampak lagi dekat Hell in a Cell. Roman Reigns dengan Jey Uso pun akan berlawan dalam Hell in a Cell tak silap aku. So ada lagi match diorang. Walhal aku pernah cakap dekat video aku yang sebelum ni, Roman dah boleh move untuk lawan The Fiend, Bray Wyatt The Fiend dan juga Braun Strowman sebab rasa macam hal tu tak settle lagi. Tapi mungkin benda ni semua akan settle bila WWE draft Kalau semua dah berpindah brand ke apa ke, kira consider tutup buku Benda kedua pula yang berlaku dekat Raw yang aku nak cerita kat korang adalah pergaduhan antara Murphy dan juga Seth Rollins, angkara orang yang ketiga. Dan orang yang ketiga tu adalah Alia, anak perempuan kepada Rey Mysterio. Aku suka cara Alia berlakon kat sini. Aku rasa dia memang ada watak innocent dan naif yang macam Rey Mysterio cakap tu. So kudos to Alia, memang bawa watak dia dengan sangat baik. Dan untuk cara Murphy berpisah dengan Rollins ni, aku rasa boleh jadi lagi epic sebenarnya kan. Tapi somehow benda tu tak jadi epic. Satu benda yang memang very well expected. Aku rasa hype untuk diorang berpisah ni, creative team kena relax sikit Tapi diorang dah sumbat tunjuk kat kita yang diorang ni akan berpisah, tengok Raw seterusnya. Last bila diorang gaduh kali ni, walaupun rasa benda tu macam okay, nice, akhirnya diorang berpisah, good for Murphy ke apa ke, tak terlalu special macam breakup yang lain. Satu breakup yang kita dah nampak akan datang, macam The Shield dulu, satu breakup yang kita tak nampak akan datang kan. At least give us, even tak sama level macam The Shield, tapi at least jangan jauh sangat lah gap special dia tu. Dan perkara ketiga yang berlaku dekat Raw yang aku nak cover dalam video ni, pasal Mustafa Ali jadi ketua kumpulan Retribution. Okay, aku pernah beritahu yang aku akan buat video khas pasal kumpulan Retribution ni, tapi
nak buat tu aku kena take time dulu, aku kena chill dulu. Sebab aku nampak yang WWE masih in progress dan masih tengah nak adaptkan Retribution ni dalam Raw. Jadi pasal tu mungkin tiap-tiap minggu akan ada perubahan pada kumpulan Retribution. Apa yang jadi kat diorang ni masih belum final lagi. So better untuk aku nak ulas bila dah nampak yang Retribution tu dah betul-betul final. Sebab aku rasa lepas ni akan berubah lagi kot. Kali ni minggu ni kita tak nampak perempuan, minggu lepas tak nampak langsung diorang. Lepas tu kita nampak Ali jadi ketua diorang pula kan. So dalam video ni aku just nak cover pasal Ali je yang jadi ketua kumpulan Retribution. Aku rasa tak kena babe. Aku tahu Ali bagus dari segi mic skill. Kita pernah tengok dia cerita pasal truth lah apa dan sebagainya. Kalau dia kekalkan mic skill dia tu, aku okey. Tapi penampilan dia tu, saiz badan kecil macam dia juga. Sebab dia disekelilingi oleh orang yang lebih tinggi. So dia memang nampak macam out of shape lah nak compare dengan yang lain. Tapi benda tu aku rasa boleh ditweak kalau WWE buat makeover dekat karakter Ali ni. Sebab okay, Retribution yang lain dah ada topeng, berbagai topeng apa semua kan. Ali kan dia ada topeng lampu-lampu tu. Mungkin boleh modify daripada situ ke, tweak ke apa ke. Sebab Ali seriously need a makeover right now kalau dia nak jadi ketua kumpulan Retribution. But still aku tak setuju dia sebagai ketua kumpulan Retribution. Anggaplah macam sekarang ni semua orang yang Ali ni ketua kumpulan Retribution, oh Ali lah dalang sebenarnya kan. Tapi at the end, bila ada timing yang betul-betul kena, time tu lah Ali kata apa, korang ingat aku ke ketua kumpulan Retribution? Sebenarnya tak. Time tu keluarlah siapa, CM Punk ke sebenarnya adalah ketua kumpulan Retribution. Jadi WWE sekarang ni dah kena pikat hati CM Punk lah untuk ikat kontrak dengan dia kan. So untuk Ali jadi ketua, aku tak nampak dia sesuai jadi ketua. Aku okay dia join Retribution, tapi kena ada makeover lah. Untuk ketua tu aku tak berapa yakin lah. Dan dekat sini juga aku boleh kata officially yang WWE memang padam lah angle ataupun apa storyline hacker yang pernah berlangsung dekat SmackDown dulu. So dan boleh kata memang dah tak ada lagi lah. Dah berapa bulan dah kita tak nampak hacker tu. Satu je lah persoalan yang aku nak tinggalkan dekat korang sekarang ni. Adakah kumpulan Retribution ni salah satu cara WWE nak tembak kumpulan The Dark Order? Sebab tak jauh beza pun. Dark Order ada ramai sangat ahli. Mungkin orang-orang luar pun boleh jadi ahli join apa. Diorang punya kesatuan diorang, tapi semua pakai topeng lah. Tak ada nampak apa-apa kan. Lepas tu ahli pula buat gaya tangan macam ni. Dark Order pun lebih kurang macam tu juga. Cumanya Dark Order ketua besar, ahli kecil. Yang ni ketua kecil, ahli besar. So itulah mungkin cara WWE nak tembak Dark Order. Korang rasa iya ke? Tinggalkan komen dekat ruangan komen kat bawah. So guys, itu saja untuk video kali ni. Bersedialah kalau aku akan kurang upload video lepas ni, sebab aku akan mula slow-slow pindah ke rumah sewa aku. Jadi tak tahulah bila next video akan keluar. Tapi still keep on supporting Hazwan Shah Wrestling. Thank you tengok video ni dan video-video yang lain sampai habis. I'll see you guys again in the next video. Mother father.